pada kali itu, kita bawakan kepada anda tetamu kita, seorang doktor yang akan bercerita mengenai bahayanya kalau ada benda-benda yang masuk di dalam anggota badan anak kita. Apa khabar, doktor? Selamat datang. Silakan. Kita duduk. Wow. Kita Terima macam kasih. apa kan, berdiri macam cikgu. Bila jumpa doktor, dia memang macam tu. Oh, ya ke? Doktor, Oh, macam tu. saya sakit, doktor. Janganlah. Dia sakit, saya tak sakit. Nampak sihat. Okey, Okey, kita doktor. perkenalkan doktor. Dr. Muhammad Azril Bakri, pakar perunding hidung, telinga dan mulut, ya. Tekak. Ha? Tekak. Tekak. ENT. Ya, Ha. ENT. Okey, ni memang kena ambil nombor telefon doktor ni. Sebab senang kita apa-apa. Boleh. Boleh, Okey. doktor, Macam tadi kita tengok kan, doktor. Ya. Ada seorang adik tu kan, dia main kereta kawalan jauh yang itu dekat atas kepala tau. Ya. Kan? Pernah tak doktor macam terima cases macam tu juga? Memang banyak actually. Actually bila mainan yang tunjuk tadi tu atas kepala tu bukan bahagian saya lah. Okey. Walaupun di kepala potong rambut je. Boleh kot, boleh buang kot. Betul. Tak Senang masalah settle. badan. Tak ada badan. So kalau area saya ni telinga, hidung dan tekak. Okey. Dan memang banyak kes yang datang jumpa saya pasal ada masalah benda tersumbat atau tersangkut dalam hidung, telinga dan tekak lah. Melibatkan kanak-kanak. Melibatkan kanak-kanak. Ya. Dan interesting, lebih menarik ialah pada waktu PKP ni dia lebih banyak kes-kes macam ni. Sebab mungkin dia orang dekat di rumah kan, di rumah macam yalah tak pergi sekolah. Lepas tu tak tahu nak buat apa tak dah. tahu nak buat apa kan. And then Makan butang. Makan butang atau sebab budak-budak ni dia orang curious, dia orang semangat intuitif yang tinggi. Dia orang macam nak explore barang-barang, explore persekitaran ya. Kalau kita ada mainan kan, contohnya kita ialah dewasa atau remaja pegang mainan, kita akan fikir macam mana nak main. Kalau ada Lego macam mana nak letak, macam mana nak pasang. Tapi budak-budak ni dia akan fikir ni sedap ke tak? Atau yang ni keras ke, lembut ke, elok ke letak dalam hidung, boleh tak letak dalam telinga. So dia orang kan eksperimen ya. So you get all these funny things that yang they can put inside their ears and nose lah. Yeah. Kes yang paling pelik ataupun paling kronik doktor pernah experience? Actually banyak kes yang saya dapat ya. Ada letak kacang dalam telinga, Aduh. biji jagung, ya. Ada letak mainan tu biasalah, mainan macam yang kecil-kecil lah, yang macam manik ke, butang baju ya. Lepas tu Yang ni apa ni doktor? yang okey. So bila kita tengok, okey, ni koleksi peribadi pesakit saya. Ada ini kacang ya. So Ni setelah dikeluarkan kacang merah. bila pakai Setelah dikeluarkan di telinga. So bila dikeluarkan dia nampak telinga tu radang lah. Macam tu ya. So ni bahaya dia lah ya. Okey, ni yang paling benda yang paling bahaya yang boleh diletak ialah bateri. Ni button dah bateri. berkarat nampak. Ya. So bateri bila dibuang dia boleh jadi kalau dia boleh jadi karat macam itulah. Karat dan dia boleh merosakkan rongga dalam hidung, merosakkan kulit dalam hidung, menyebabkan rawan dan tulang terhakis. Ya. Itu apa dalam Tu bateri tu. Tu X-ray, tu bateri. Yang ni butang baju. Oh yo, kiranya banyak juga cases macam doktor dapat yang kanak-kanak masukkan bateri dekat dalam mulut. Banyak. Yang penting sebab badan kita dia akan reject apa-apa benda asing yang masuk, dia akan reject. So dia akan sakit, dia akan keluar. Contohnya kalau masuk dalam hidung, kanak-kanak tu akan berhingus tapi sebelah sahaja. So ini macam ibu bapa kena alert lah. Kalau macam tengok anak dia tu sebelah aja keluar hingus, kan sebelah lain tak ada hingus. So yang itu maksudnya ada benda asing. Oh ya ke? Kalau kita sesama tak macam tu Sesama dua-dua belah. Oh, okey. So Sesama tak ada biasanya istilah dia sesama sikit je. Kan? Ya. Keluar sebelah hidung. Keluar sebelah hidung tu biasa bau busuk lah. Dia bau busuk dan keluar sebelah hidung je. sebab menanah dah. So yang tu kalau jadi macam tu kena alert. Anak dia mungkin ada benda masuk dalam hidung lah. Doktor, selalunya kan bila kita sebagai keluarga ni, bila terjadilah perkara-perkara macam ni, kita nervous, kita takut. Apa yang kita nak buat bila kita tahu anak kita menelan ni lah paling senang. Kita alamak, kita nak tarik dah tak sempat kan. Jadi apa perkara pertama yang kita kena buat, doktor? Okay, first of all jangan panik lah. Just relax, okay. Bila kita nampak, contohnya kita nampak anak kita nak masuk something dalam hidung kan, jangan sergah atau jangan macam ni sebab takut nanti dia pun terkejut, dia pun tertolak dalam lagi. Itu bahaya. So just relax, calm, just pergi dekat dia, tengok apa yang dibuat, apa yang dimasukkan, and then kalau nampak macam contohnya lah benda tu dekat luar lubang hidung je, nampak di luar je lah, macam just nak masuk tapi tak masuk lagi, boleh just macam just picit macam tu lah, picit supaya dia keluar ya. Tapi kalau dia macam dia mengadu, dia masukkan barang dalam hidung, dan bila kita tengok macam dah dalam, So kalau kena boleh jumpa jangan doktor lah. jangan Macam buat apa-apa. Ni apa ni? Macam ni apa doktor buat? Yang ni operation kecil lah, di bawah bius penuh, di mana butang itu perlu dikeluarkan
melalui butang butang baju. Ayo, Ya, kenapalah butang baju. adik? Ya. So biasanya Adik tak tahu. Sekarang adik tahulah kan? Ya nak. So tengok lepas dibuang butang tu kita akan cuci hidung dia dan tengok okeylah tak ada kecederaan sangat Tapi kalau bayangkan bateri tadi, bateri tu Ada walaupun dia dibiar selama beberapa jam, dia akan menghakis kulit di dalam hidung. Bahayanya. So yang tu yang benda yang paling bahaya yang saya kena tekankan lah. Kalau suspek anak masukkan bateri dalam hidung atau telinga atau even dia tertelan bateri, kena cepat-cepat jumpa doktor. Oh, Tertelan okey. bateri. Cepat-cepat. Ya. Okey. Jadi kalau kita tengok juga doktor, kadang-kadang okey ini apa yang Okey, pula maksudnya? yang ni bukan permainan, yang ni cekenit. Cekenit. Chicken apa? Dia Coklat? tick. Bukan? Dia Oh, serangga. okey. Oh. Kutu-kutu. Kutu. Kawan kutu. Kutu. Kutu-kutu. Saya tak boleh tengok lah. Okey, lepas tu. Tengoklah, nanti awak boleh belajar. Baik, saya boleh belajar Kenapa? tapi tak ada lah. Okey, yang ini sudah tentunya bukan Ya, bukan kanak-kanak permainan. tersebut yang Bukan permainan, masukkan. tapi kanak-kanak ni dia bermain dengan kucing, Binatang pula. main dengan ni dia yalah dia peluk, dia Cium lah apa lah. dia ni kan. So biasanya yalah binatang macam ni dia cekenit ni dia dekat dengan yalah binatang lah. So bila kita terlalu rapat atau terlalu ni binatang tu pun kita tak tahu dia kotor ke bersih ke, dia akan ada risiko lah. Dia boleh masuk dalam telinga, boleh masuk dalam hidung dan itu pun dia orang boleh datang jumpa kita lah untuk Yang buang. macam tadi tu kanak-kanak masukkan mainan dekat dalam mulut ke telinga dan sebagainya akan nampak efek dia ada nanah dan sebagainya. Yang ini kalau macam chicken meat chicken meat macam translate Sebagai chicken meat lah. Dia Atau masuk kutu, dekat dalam hidung ke dan sebagainya, ada apa simptom tak? Ada. Benda tu sakit tu. Yang chicken tu kalau dia gigit memang sakit. Aduh. Akan rasa sakit. Dia akan mengadu sakit dan kadang-kadang kalau dia akan keluar darah jugalah sikit. Mungkin doktor boleh tunjukkan dekat model tu. Okey. Boleh. Okey, so yang ni telinga kita ya. Bayangkan kita tengok dari depan, potong dari depan ni telinga kiri lah. Okey. So kalau let's say dia masuk kanak-kanak masukkan mainan atau apa-apa, dia akan masuk melalui lubang telinga dan dia biasanya akan sangkut dekat sini. So nampak saluran ni dah sempit sikit kan. So, Luar ni belum luas, kena lagi sempit. gegendang lah doktor kirinya. Yes. So tuan jadikan telinga kita dan hidung special lah. Sebab gegendang ni dia block daripada mendasing tu masuk lebih dalam dan dia tak mencederakan tulang telinga dan saraf pendengaran lah ya. Tapi kalau macam teruk sangat kan dia tolak ke apa, boleh cedera gegendang. Dan kalau benda tu dibiarkan lama, dia boleh menyebabkan tempat ni radang, dapat jangkitan kuman ya, dan bengkak dan demam apa semua ya. So sebab tu dia penting, perlu dibuang ya. Mungkin ada mereka di kalangan yang sedang menyaksikan kami rasa macam alah dekat telinga je ataupun dekat hidung je. Kita tak payah jumpa doktor lah, kita korek sendirilah, keluarkan sendiri. Ya. Recommended tak? Not recommended. Macam saya cakap tadi, kalau dia di luar saja, maksudnya di cuping ni kan, di luar lubang cuping ni boleh macam yalah ambil forceps atau jari kan dia ambil. Tapi kalau dia dah masuk dalam lubang ni, jangan cuba. Sebab kalau cuba dia boleh tolak lagi, tolak kan. Cuba lagi tolak ya. Yelah sebab kita cuba nak masukkan, kita tak ada alat tu doktor kadang-kadang kan. Kita ada apa benda stick kita nak cuba masukkan. Bahaya betul lah. Dan lagi satu budak-budak kalau kita cuba dia orang akan meronta. Dia orang meronta. Bila meronta tu kita nak cuba terkena luka kan. So itu bahaya. Okey doktor, let's say lah kalau baby yang belum boleh bercakap lagi. Macam mana kita nak tahu dia akan menangis lah kot rengekkan dia tu yang kita tahu macam ada something wrong somewhere lah. Sebab dia kan kadang-kadang makan kita pun tak nampak, dia kan suka buat projek dia seorang-seorang. Kan? Betul. Jadi macam ni kita nak tahu yang ada benda kat dalam badan dia. Soalan yang bagus. Biasanya benda ni berlaku di kalangan budak-budak yang umur setahun lebih ke 3, 4, 5 tahun. Dia orang toddler lah, maksudnya dia orang start dah berjalan, start grab dan start ambil. So biasanya kalau benda tu macam plastik atau dia tak reaksi kepada tisu badan dia, macam dia tak ada apa-apa lah. Dia macam sometimes benda asing tu kita tak tahu pun dia dekat situ selama berbulan-bulan kan. Tapi bila dah lama sangat dia boleh macam badan kita berinteraksi dengan benda tu, dia akan keluarkan macam hingus atau nanah ya. Dan bila bengkak dia sakit lah, dia macam menangis atau dia tarik-tarik telinga. Bila tarik-tarik telinga garu-garu macam ni kan. So tu tandanya maksudnya ada sesuatu yang mengganggu dia lah. Anak saya selalu tarik telinga, garu telinga masa nak tidur. Okey. Itu bukan Kena check tu. Kena check macam loh. Kadang-kadang maybe mungkin kulit telinga dia kering. Kering, kena tengoklah kan. Macam kalau kulit kering dia akan garu kan. Dia rasa gatal dia garu. Tapi kalau macam ada benda asing kat dalam tu dia macam suka tarik-tarik macam inilah. Tarik-tarik, tugging the ear ya. So maksudnya
there might be something inside. Mungkin sesuatu kat dalam. Okey, so mungkin lepas ni macam ibu bapa boleh consider nak beli mainan yang lebih selamat. Yes, of course. Kan bila kita beli mainan kan macam bila nampak kotak tu ada recommended age kan, macam umur yang yang disarankan main lah 6 years and above, or not suitable for below 6 ke contohnya lah kan. So kalau not suitable for below 6 tu usually dia ada parts yang kecil lah, bahagian-bahagian yang kecil. So bahagian-bahagian kecil ni yang bahaya kan, dia orang boleh ambil dan masuk kan, masuk. So be aware lah of that. Baik, jadi doktor, kalau tadi kita dah cerita antara perkara-perkara basicnya, jadi mungkin ada orang yang nak berjumpa dengan doktor bila tengok anak dia memang betul pun dah tarik-tarik telinga selalu, kadang-kadang tarik hidung. Kan? Jadi macam mana nak kontak dengan doktor? Ada Facebook ke? Saya di Columbia Asia Setapak. Kita ada Facebook, so kalau nak Facebook dan juga website. So kalau nak jumpa saya boleh buat temu janji. Okey, bagi tahu je nak tengok Dr. Azri yang dalam Borak Kopi Tiam tadi saya tengok pagi tadi saya nak jumpa dia je. Okey, dan kena bagi tahulah. Okay, no problem. Okey, thank you doktor. Thank you very much.